Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Tong Loon Sisolith atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Dr. Van Kam Vivavan atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi, Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Imran Khan, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan. Negara Brunei Darussalam menyokong usaha bersepadu di semua peringkat dalam menangani dan mengawal perubahan iklim. Itu antara kandungan perutusan yang digariskan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam perutusan sempena memperingati Hari Kaji Cuaca Sedunia 2021. Teruskan bersama berita perdana untuk mengikuti bahan tersebut. Penyediaan perumahan kepada para pemohon di bawah skim perumahan negara antara tumpuan perbahasan semasa mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Syaiful Bahrin Haji Suhaili. Terima kasih Husin dan Wazna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari ke-9 hari ini dengan meluluskan peruntukan bagi dua buah lagi kementerian, iaitu Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pembangunan untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Dewan juga membahaskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sidang sebelah pagi dimulakan dengan perbahasan beberapa lagi isu berkaitan dengan Kementerian Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, ketika menjawab isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pengarah Haji Muhammad bin Pengarah Haji Osman alias Osman mengenai persekolahan agama bagi kanak-kanak istimewa, antara lain menjelaskan Kementerian Hal Ehwal Agama melaksanakan pelbagai inisiatif bagi menyediakan guru-guru pendidikan khas. Selain daripada mengikuti latihan-latihan kursus yang diaturkan bersama dengan oleh Kementerian Pendidikan, di sekolah juga melalui jajaran Kementerian Agama sendiri, iaitu University College, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan ada mengadakan kursus peringkat ijazah yang nama ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam. Sarjana Muda Pendidikan Islam, mainannya ialah pendidikan khas. Isu pengurusan tanah perkuburan Islam juga menjadi tumpuan perbahasan. Dalam menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Omar Ali bin Esong,
Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan kementerian tersebut menawarkan kontrak bertempoh atau term contract kepada beberapa syarikat untuk melaksanakannya. Ada term contract bersifat harian untuk beberapa kubur tertentu, ada yang bersifat mingguan. Ada term contract hanya untuk setakat membuang sampah, artinya membersihkan daripada sampah, dan ini harian pun. Term contract ini diberikan kepada syarikat tempatan lah. Tapi tujuan untuk pembersihan kubur, penjagaan kubur, termasuklah kubur-kubur yang non-aktif tadi, pun dijaga juga sekira-kira dapat digunakan semula. Kerana pada masa ini, tanah-tanah perkuburan yang sedia ada, sebahagiannya ada yang sudah, yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, penuh dan padat. Dan lagi dapat diisikan. Jadi kubur-kubur lama yang masih boleh mengisikan petani terus juga dipelihara oleh Kementerian Hal Agama bagi penggunaan. Mengenai penghapusan daging-daging yang diragui kehalalannya yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan daging-daging yang diragui kehalalannya yang telah dirampas dalam operasi atau pemeriksaan perlu melalui beberapa proses sebelum dijadikan sebagai bukti perbicaraan. Jadi terus-terusnya orang rampas, bawa ke pusat, ke tempat storage yang dipunyai oleh pihak penguasa, lalu dicari badan-badan yang non-government, yang non-profitable dan sebagainya itu, yang memelihara haiwan-haiwan yang perlu juga pembekalan makanan yang tertentu seperti daging ini. Tidak semudah itu Yang Berhormat. Ia ada prosesnya. Jadi bahan-bahan itu indahlah terus-terus dirampas, terus-terus dapat dibagikan. Ia akan jadi bahan yang mesti dibawa sebagai bahan bukti dalam perbicaraan, dalam kes tersebut. Sebelum sidang mendengarkan pembentangan mukadimah anggaran peruntukan Kementerian Pembangunan, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Agama berjumlah RM262,975,280 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Ketika membentangkan mukadimah anggaran peruntukan Kementerian Pembangunan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menggariskan Kementerian Pembangunan akan terus komited meneruskan perancangan untuk meningkatkan lagi prasarana infra pembangunan bagi memangkin pertumbuhan sosioekonomi negara dan meningkatkan kualiti hidup rakyat dan penduduk di negara ini. Menurut Menteri Pembangunan, beberapa pencapaian dari segi infrastruktur dicatatkan sejak tahun 2020 dan awal tahun 2021. Bagi mendukung inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan antara penyiapan projek-projek termasuklah projek fasa 1 penyediaan infrastruktur bagi projek penanaman padi sosial komersial kawasan Kandol, daerah Belait seluas 30 ekar dan fasa kedua dijangka akan bermula pada tahun ini insya-Allah. Penyiapan penyediaan perumahan dari segi penambahbaikan yang mana akan diperuntukkan kepada pemohon skim perumahan negara pada tahun ini termasuklah 10 unit rumah teres RPN Kampung Rimba, 20 unit rumah teres di Kampung Bukit Beruang dan 300 unit di Kampung Lambak Kanan. Penyiapan loji rawatan air peringkat 4 dan 5 purata meningkatkan pengeluaran air bersih sekitar 12 ke 18% peningkatannya itu 33 ke 38 juta liter sehari. Dalam menangani masalah banjir yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, alhamdulillah dengan progres projek saliran, pembentungan dan pelindungan pesisiran pantai di beberapa tempat yang strategik, kawasan banjir telah dapat dikurangkan sebanyak 47%, peningkatan sistem pembentungan dari 90% ke 94% dan peningkatan pelindungan pesisiran pantai ke 43% bagi menangani sea level rise. Bagi mendukung tema peruntukan pada tahun ini, Menteri Pembangunan menjelaskan fokus utama kementeriannya sejajar ke arah mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035.
Kementerian Pembangunan pada tahun ini akan memfokuskan ke arah usaha-usaha seperti berikut. Pertama, bagi menjamin kesediaan dalam menangani cabaran sekuriti bekalan air dan isu kualiti air. Kedua, penyediaan perumahan di bawah Rancangan Perumahan Negara RPN. Ketiga, membukakan tanah-tanah kerajaan yang telah dikenal pasti bagi mendukung aktiviti-aktiviti ke arah pertumbuhan ekonomi. Keempat, pembangunan infra yang resilient bagi mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Dan kelima, membantu dan mempercepatkan pembangunan yang telah dirancang seperti pembangunan sekolah-sekolah, pengajian-pengajian tinggi serta masjid-masjid dan bangunan-bangunan kerajaan, termasuklah penyediaan infra bagi kawasan-kawasan pertanian. Semua ini adalah selaras dengan tujuan pencapaian Matlamat Wawasan Brunei 2035. Masalah air kekuningan yang sering kali berlaku di beberapa kawasan antaranya berpunca daripada kandungan organik yang sangat tinggi, terutama pada musim hujan yang menyebabkan warna air mentah menjadi keruh. Menurut Menteri Pembangunan, selain usaha merawat air dengan dos bahan-bahan kimia yang selamat, orang ramai juga boleh membantu mengurangkan masalah tersebut dengan membersihkan tangki air di rumah masing-masing dari semasa ke semasa. Bagi mencapai sistem bekalan air yang resilient pula, Menteri Pembangunan menjelaskan beberapa usaha dilaksanakan. Peningkatan keupayaan rawatan bagi penghasilan air bersih dengan pembinaan loji rawatan air Bukit Baron peringkat ke-8 dengan kapasiti 120 juta liter sehari. Penaikan taraf loji rawatan air Agis-Agis di Kuala Belait dengan kapasiti 38 juta sehari dan peningkatan loji rawatan air Bukit Baron fasa 4 dan 5 yang dapat meningkatkan efisiensi pemprosesan air sehingga purata 12 ke 18%. Meningkatkan storage capacity melalui pembinaan tangki-tangki air tambahan di beberapa kawasan, penggantian pipe-pipe air utama dan pembahagian yakni distribution serta mengganti dan menaik taraf pam-pam seluruh negara. Akhir-akhir ini masalah air kekuningan sering berlaku di beberapa kawasan. Salah satu sebab ialah kandungan organik yang sangat tinggi terutama sekali di musim hujan di sebelah hulu yang menyebabkan warna air mentah menjadi keruh. Selain dari tumpuan kepada rawatan air dengan dos bahan-bahan kimia yang bersesuaian dan selamat, beberapa usaha lain seperti pembersihan reservoir dan pembaikan proses bagi kerja-kerja pembaikan dan penggantian pipe-pipe air juga sedang dilaksanakan. Dalam usaha bagi memajukan perniagaan tempatan, khususnya industri pembinaan dan mengurangkan pengangguran, Menteri Pembangunan menjelaskan kementeriannya membantu Manpower Planning and Employment Council MPEC bagi memastikan para graduan memperoleh kemahiran dalam industri pembinaan. Kementerian Pembangunan telah menekankan kepada aspek utama bagi kontraktor dan pembekal yang akan menjalankan projek kerajaan iaitu penglibatan sepenuhnya anak-anak tempatan bagi memberi peluang-peluang kepada local employment dalam industri pembinaan, membantu Manpower Planning and Employment Council MPEC melalui Manpower Industry Steering Committee MISC in Construction bagi memastikan graduan tempatan memperoleh kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam industri pembinaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Pelbagai isu dikemukakan semasa perbahasan mengenai usul peruntukan Kementerian Pembangunan. Antaranya skim perumahan H40 di kawasan Rancangan Perumahan Negara Lambakanan yang diajukan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Ali bin Pangeran Maun. Menjawab persoalan tersebut, Menteri Pembangunan menjelaskan sejak tahun lalu, Jabatan Kemajuan Perumahan telah menawarkannya kepada para pemohon di bawah Rancangan Perumahan Negara mengikut syarat tertentu. Alhamdulillah setakat ini seramai 230 pemohon ataupun 150 pemohon yang sudah berkeluarga dan 40 pemohon orang bujang telah menunjukkan minat untuk mendiami apartmen H40 Lambakanan. Beberapa sesi viewing day yang telah pun dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan untuk memberikan peluang kepada pemohon-pemohon untuk meninjau dengan lebih dekat dan melihat sendiri unit-unit apartmen bangunan kawasan dan juga kemudahan yang disediakan. Dan proses selanjutnya ialah
akan diundi dan seterusnya memperuntukkan unit apartmen ini kepada pemohon yang berjaya nanti, di mana perkara ini akan disasarkan untuk dilaksanakan insya-Allah sebelum menjelang Hari Raya tahun ini insya-Allah. Turut diperjelaskan oleh Menteri Pembangunan ialah fungsi dan pelaksanaan projek Sistem Maklumat Aset Kerajaan atau Government Asset Information System, ringkasnya GAIS. Penjelasan dibuat sebagai menjawab persoalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Arkitek Deng Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman. Untuk makluman bahawa GAIS ini adalah flagship projek di bawah Kementerian Pembangunan di bawah RKN ke-11, yang mana objektifnya adalah untuk menyediakan sistem yang bersepadu, iaitu integrated bagi pengurusan aset-aset kerajaan secara menyeluruh, iaitu mengikut asset life cycle ataupun perolehan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan untuk membantu dalam memantau dan memelihara aset-aset kerajaan dengan lebih teratur. Fasa pertama menumpukan kepada 3 kementerian, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pertahanan, dan fasa kedua akan diselatkan insya-Allah ke semua kementerian, dan kedudukan pada masa ini sedang bekerjasamalah dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk menyerapkan requirement specification dalam sistem sistem yang dikendalikan oleh Kementerian Kewangan bagi mengelakkan duplikasi. Isu tunggakan kutipan hasil daripada skim perumahan negara antara tumpuan perbahasan apabila sidang bersambung pada sebelah petang. Dalam menjawab isu yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, Menteri Pembangunan menjelaskan beberapa usaha dilaksanakan bagi menangani isu tersebut. Setakat ini usaha untuk dilaksanakan bagi mempertingkatkan keberkesanan kutipan hasil dan juga untuk mengurangkan tunggakan adalah seperti memperkenalkan mekanisme peringatan tentang status pembayaran dan tunggakan yang perlu dilunaskan oleh pemilik rumah melalui push letters ataupun surat makluman yang diberikan kepada pemilik rumah dan juga salinan kepada penjamin secara konsisten dan berterusan setiap 3 bulan. Yang kedua itu menerusi pemotongan gaji dari penjamin, dan juga yang ketiga sebagai langkah memudahkan dan mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan bagi mengendalikan alih-hal pembayaran ke arah yang lebih sistematik dan teratur. Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan berjumlah RM222,125,700 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang Undang-Undang 2021 perbekalan 2021-2022. Sidang sebelah petang juga mendengarkan pembentangan mukadimah anggaran peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dalam mukadimahnya menjelaskan dasar hala tuju kementerian tersebut yang dipandu oleh 3 dasar strategi utama Pelan Indung Ekonomi Digital 2025 di bawah Majlis Ekonomi Digital, Pelan Strategi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi 2025 untuk mendukung Wawasan Brunei 2035 dan Pelan Strategi Keselamatan Jalan Raya bagi negara Brunei Darussalam 2025 bagi memandu inisiatif keselamatan dan piawaian sektor pengangkutan darat di negara Brunei Darussalam. Sebagai asas kepada transformasi digital, beberapa inisiatif telah dan akan dilaksanakan. Antaranya adalah pertama, projek Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EJNC, iaitu National Centralized Database NCBD, di bawah RKN 11 dengan peruntukan sebanyak 8.9 juta ringgit Brunei. Terkandung di bawah projek ini adalah National Information Hub bagi penyediaan platform perkongsian data yang selamat dan terjamin. Kedua, pemusatan ataupun centralizing pembiayaan lesen-lesen komputer
yang digunakan oleh kementerian-kementerian. Dengan peruntukan sebanyak 8.2 juta ringgit Brunei di bawah EGNC, pembayaran lesen secara centralized ini menyumbang kepada penggunaan sumber secara optimal dan berhemah. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi turut menjelaskan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan kerajaan kepada orang ramai secara dalam talian dan melalui aplikasi mudah alih serta memperbaiki proses-proses dalaman, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, antaranya menggunakan portal gov.bn. 1. Menggunakan portal gov.bn sejak diperkenalkan pada tahun 2012, sebanyak 132 perkhidmatan dalam talian telah disediakan melalui portal ini. Dari jumlah tersebut, 34 perkhidmatan memudah cara transaksi pembayaran dalam talian kepada orang ramai. Kedua, memanfaatkan aplikasi mudah alih seperti Transport BN. Dan sejak diperkenalkan pada tahun 2019, penggunaan Transport BN terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketiga, memudah cara akses orang ramai kepada perkhidmatan-perkhidmatan di kerajaan, seperti inisiatif Nomborku yang baru dilancarkan pada 24 hari bulan Februari 2021 sebagai kemudahan orang ramai mengikuti tawaran-tawaran bilangan pendaftaran kenderaan. Penambahbaikan berterusan ke atas perkhidmatan ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Dan keempat, penggunaan sepenuhnya e-office dalam pengurusan persuratan dokumen dalaman di MTIC. Ini telah dapat meningkatkan keberkesanan operasi dalaman dan mendukung pelaksanaan protokol hijau dengan mengurangkan penggunaan kertas. Cyber Security Brunei CSB merupakan agensi keselamatan siber kebangsaan yang ditubuhkan bagi membentuk persekitaran digital yang selamat. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi ketika menyentuh mengenai CSB juga mengongsikan mengenai dua rangka perundangan bagi memantapkan tadbir urus dalam transformasi digital. Bagi memantapkan urus tadbir dalam transformasi digital, MTIC sedang menyediakan dua rangka perundangan utama, iaitu pertama, Cyber Security Order yang memfokuskan kepada tindakan dalam menangani ancaman dan insiden keselamatan cyber. Dan kedua, Personal Data Protection Order yang bertujuan untuk memelihara penggunaan, pengumpulan dan pendedahan data peribadi oleh sektor swasta. Rangka perundangan ini sedang diteliti dan akan melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi menangani berita palsu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nordin, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan pendekatan yang holistik dan bersepadu daripada semua pihak diperlukan termasuk masyarakat serta Majlis Penasihat berkaitan isu kandungan atau Content Advisory Council yang berperanan memastikan pengurusan pengawal sediaan bagi isi kandungan menepati perundangan. Beberapa inisiatif telah dan sedang dijalankan oleh MTIC melalui ATI dan Cyber Security Brunei CSB bagi meningkatkan kesedaran ataupun education to the public dalam menangani berita-berita palsu yang tular. Because we have social media masa ini, ia membolehkan, memudahkan lagi berita-berita yang tidak dapat disahkan ditularkan secara real time. Dan ini adalah termasuk penyediaan bahan-bahan pembelajaran media sosial untuk kurikulum sekolah, penerbitan bahan-bahan promosi dan poster kesedaran untuk disiarkan melalui mass media dan media sosial serta mengadakan taklimat-taklimat kepada masyarakat, khususnya kepada penuntut dan belia-belia di negara ini. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Rakaman persidangan harian boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Husin dan Wazna
untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syaiful. Negara Brunei Darussalam prihatin dan mengambil perhatian berat akan perubahan iklim dan kesan-kesannya. Menyedari akan kepentingan ini, Brunei Darussalam menyokong usaha bersepadu di semua peringkat dalam menangani dan mengawal perubahan iklim dalam mendukung inisiatif protokol hijau melalui pendekatan Whole of Nation. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menggariskan perkara tersebut dalam perutusan sempena memperingati Hari Kaji Cuaca Sedunia 2021. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi melalui Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD akan terus mengukuhkan kerjasama dengan pelbagai pihak di peringkat nasional, serantau mahupun antarabangsa. BDMD selaku agensi kaji cuaca kebangsaan telah menghasilkan laporan unjuran iklim untuk negara Brunei Darussalam, iaitu hasil kerjasama dengan pihak Meteorological Office Hadley Centre, United Kingdom. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan trend purata suhu udara permukaan sebanyak 0.04 darjah Celsius setiap tahun bagi tempoh 30 tahun akan datang. Hasil kajian berkenaan dihasrat dapat membantu agensi-agensi yang berkepentingan untuk membuat perancangan dasar dan tindakan dalam mengatasi kesan perubahan iklim. Diraikan setiap tahun pada 23 hari bulan Mac, Hari Kaji Cuaca Sedunia tahun ini membawa tema Lautan, Iklim dan Cuaca Kita atau The Ocean, Our Climate and Weather. Tema tersebut meraikan fokus Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO menghubungkan lautan, iklim dan cuaca ke dalam sistem bumi dan selaras dengan bermulanya United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030. Sambutan bagi menghargai sumbangan penting yang diberikan oleh perkhidmatan kaji cuaca dan hidrologi kebangsaan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Sementara itu, bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia 2021, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam lewat petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis didahului dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat. Satu kes sembuh dicatatkan hari ini manakala 14 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes baru dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206. Manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 189. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 628 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,317 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
Manakala 130 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,317 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pelbagai cabaran kompleks terutama dengan impak-impak sosioekonomi COVID-19 yang memerlukan usaha-usaha kolektif menerusi pendekatan Whole of Nation dan Whole of Government yang sangat disokong oleh Kementerian Pertahanan ke arah pembangunan negara. Perubahan alam sekitar juga telah menjadikan program pembangunan eksekutif ke-16 EDP mengenai dasar dan pengurusan awam bagi para pegawai kanan kerajaan lebih penting dalam profesi pembangunan sumber manusia serta menyumbang ke arah meningkatkan kualiti kepimpinan bagi para pegawai kanan di seluruh kementerian dan pertubuhan. Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan semasa berucap juga menggalakkan para peserta untuk menghargai, memahami dan menyumbang dalam usaha-usaha memenuhi objektif strategik pertubuhan dan negara. Brigadier Jeneral Besara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Ma'awiyah berkata demikian semasa perasmian program EDP ke-16 petang tadi di Institut Pertahanan dan Kajian-Kajian Strategik Institut Sultan Haji Hassanal Bolkiah Garrison. Program-program dirangka untuk melengkapkan para peserta lebih menghargai dinamik bagi pembuatan dasar dan keputusan bukan hanya dalam sebuah pertubuhan tunggal, malahan disesuaikan dalam lingkungan jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian. The exposure to new and innovative approaches to management is intended for participants to take a systematic approach and innovation for more effective and practical solutions and efficient delivery of outcomes. And the program also looks to enhance leadership qualities as policymakers and holders face a range of complex challenges directed from internal and external forces, some not even within their control. These challenges require collective efforts, leveraging on different strengths to manage them effectively. That is why the Ministry of Defence strongly advocates whole of nation and whole of government approach as a priority. One of the key elements of defence strategy is for a holistic defence that calls us to look into ways to support national development, particularly through innovative research and technology. This event is of course a culmination. Pematuhan terhadap sekatan-sekatan COVID-19, program 3 bulan dikendalikan dalam format hybrid iaitu kelas secara dalam talian dan bersendirian buat pertama kali oleh sebuah fakulti bagi para akademik yang berkelayakan tinggi dan pakar dari sekolah Lee Kuan Yew bagi dasar awam Universiti Kebangsaan Singapura. Program memfokuskan dasar dan pengurusan awam dengan kandungan tempatan bertujuan menyediakan pemahaman mendalam mengenai alam sekitar strategik Brunei Darussalam menerusi para speaker jemputan selain lawatan. Tahun ini program disertai oleh 28 peserta termasuk Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Kementerian Pertahanan termasuk para pegawai tentera dari beberapa buah negara ASEAN. Beliau merupakan harapan bangsa dan negara, pewaris kesinambungan kepimpinan untuk mencorak masa hadapan. Ini bertepatan dengan kenyataan bahawa maju dan mundurnya sesebuah negara itu bergantung kepada keupayaan dan kesanggupan, kebolehan dan ketekunan beliau untuk mencapai pembangunan negara. Oleh itu, beliau merupakan stakeholder yang terpenting dalam sama-sama menjayakan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut dijelaskan oleh Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Kewangan dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri pada Majlis Pelancaran Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2021. Majlis berlangsung di bangunan program Khidmat Bakti Negara Tempurung. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2021 merupakan satu peluang dari platform yang sangat berharga bagi pemimpin-pemimpin muda dari berbagai latar belakang dan profesional untuk
membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan Wasa Brunei 2025. Saya penuh berharap dari konvensyen ini nanti akan dapat menerbitkan satu resolusi dengan memberikan cadangan-cadangan yang bernas bagi mendorong pihak kerajaan dan bersama-sama merealisasikan hasrat Wasa Brunei 2025. Penanganan balon panas yang positif dari pemimpin muda di kalangan media adalah sangat diharapkan. Konvensyen Anjuran Perspektif Insan, Al-Hufaz Management dan Generasi Bekarih disertai 137 orang belia berumur antara 18 hingga 40 tahun. Diadakan selama 3 hari sehingga Khamis ini, 25 Mac, konvensyen disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para mentor, rakan strategik, penaja dan penyokong. Pada hari pertama, konvensyen diisi dengan tayangan video ringkas mengenai wawasan Brunei 2035. Sesi perbincangan Youth Snapshot yang dikendalikan oleh Majlis Belia Brunei serta forum pertama konvensyen bertajuk Rakyat Berpendidikan dan Berkemahiran Tinggi mengikut ukuran piawaian tertinggi antarabangsa yang mengetengahkan 6 orang mentor iaitu Dewi HK, Rozan Yunus, Hajah Zainab MA, Omar Pangeran Salimatul Sa'da, Najib Jaafari dan Zaid Hani. Di mana para belia sendiri dapat berkongsi sama dengan para mentor dan juga para peserta lain. Sebab menyertai Brunei Leaders Commission ini yang sendirinya memang ada pengalaman sendiri dalam pelbagai aspek dari segi kepimpinan, dari segi keusahawanan, dari segi profesional kita bakat-bakat mereka sendiri. Oleh itu, seperti mana yang sebelum-sebelum ini terjadinya pelbagai inisiatif yang dilaksanakan bersama. So ada peluang opportunity untuk networking bersama peserta-peserta lain dan untuk dapat membuat projek bersama, dan pelbagai lagi potensial lah, sebab di sini ada agensi-agensi yang ada menyediakan dana khususnya kepada mereka yang ingin melakukan segala aktiviti-aktiviti yang berunsurkan kemasyarakatan ataupun daripada syarikat-syarikat yang ada CSR punya projek. Penubuhan sukarelawan belia menjadi bukti golongan belia Brunei begitu prihatin dan tidak camah mata dalam sama-sama membantu negara menangani penularan COVID-19. Ia juga sebagai lambang belia Kitani bersedia berkorban masa, tenaga dan material demi negara tercinta. Bersempena setahun penubuhan sukarelawan belia, kru Mojo RTB membuat pendekatan mengenai penglibatan para sukarelawan. Mac 2021, genap setahun penubuhan sukarelawan belia. Selaku serikandi negara, dalam sama-sama berperanan membendung penularan COVID-19, para sukarelawan telah melaksanakan pelbagai tugasan termasuk ditempatkan di pusat-pusat pengasingan, antaranya hotel-hotel dan asrama, dan menghantar catuan makanan kepada individu yang menjalani pengasingan diri. Bagi para sukarelawan, pengalaman tersebut akan terus dikenang sampai bila-bila. Some of us, ada beberapa orang antara kami itu yang langsung indah balik rumah selama 4 bulan, 5 bulan because kami terpaksa menjaga di sana kan. So itu antara pengalaman yang I would say manis, tapi perlunya orang yang mengajar kami lah untuk terus semangat hatilah macam itu. So kuatnya hati kami itu is to help Brunei itulah. Kan, we want to help the frontliners, especially our doctors. So macam selama 4 bulan tu indah balik rumah. So and kami pun berpuasa sungkai sama-sama saja pada awal tu kira atau kenangan lah. Macam merindukan family itu pun paksa berhubung saja. Kadang-kadang jadikan alasan macam hantarkan baju ni supaya untuk berjumpa orang. Masa awal-awal sekali saya mengambil duty
pukul 10 ke pukul 6 pagi, which is malam ke subuh. Itu kali pertama saya mengambil duty. Pasal saya seorang ibu juga, jadi saya sengaja mengambil duty waktu malam selepas anak saya tidur. Jadi waktu pagi petang menjalankan tugas sebagai seorang ibu, lepas tu waktu malam saya berkhidmat dalam Sukarelawan Belia. Sehingga kini, lebih 2,500 orang telah terdaftar sebagai sukarelawan belia. Walaupun negara tidak mencatatkan sebarang kes jangkitan tempatan lebih 300 hari lalu, namun sukarelawan belia masih terus mencurahkan khidmat bakti kepada negara. Sukarelawan adalah tempat di mana kita ini mampu untuk be yourself, mampu untuk menjadi orang yang lebih bertanggungjawab, lebih berdisiplin, lebih empathy. Sebab kenapa? Ramai kita ni lupa. Empathy ni adalah key of the best people ever. Mendidik durang dari awal, macam mana Tani bekerja sama dengan orang awam sebelum durang menempuhi alam pekerjaan. So, sebab alam pekerjaan kan macam-macam dugaan lagi yang durang terima berdepan dengan orang ramai. So di sini semua durang kan diajar cara membantu orang, hormat menghormati, saling faham memahami, perlunya kerjasama as a teamwork. Membina jati diri, memegang responsibilities, menjalankan tugas dengan rela, dengan reda, dengan ikhlas. Kami bersedia dengan apa saja tugasan, insyaAllah Tani boleh gerakkan. Kerana kita ni sudah dilengkapkan dengan pelbagai ilmu, pelbagai pengalaman dan kesatuan itu. Penglibatan sukarelawan belia dalam sama-sama berbasah berkaring membantu negara membendung penularan COVID-19 wajar disanjung tinggi. Jasa dan pengorbanan mereka itu akan terus terpahat dalam lipatan sejarah negara dan selayaknya mereka dijulang sebagai wira dan Sri Kandi negara. Terima kasih kepada semua sukarelawan belia. Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Kaedah penulisan kreatif antara aspek yang diketengahkan pada bengkel penulisan kreatif, anjuran bahagian perancangan buku, Dewan Bahasa dan Pustaka. Bengkel selama 3 hari bermula hari ini di Dewan Bahasa dan Pustaka, Lapangan Terbang Lama Brakas. Bengkel ini merangkumi 2 bahagian penulisan iaitu bengkel penulisan folklor kedua dan bengkel penulisan novelet. Hadir Awan Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bengkel disertai oleh para pegawai dan kaki tangan jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, institusi pengajian tinggi, maktab dan para penggiat sastra tanah air. Pasukan polis di Raja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk menyalurkan sebarang maklumat mengenai penemuan mayat seorang lelaki di kawasan Kampung Sungai Lampai berdekatan Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah, Bandar Seri Begawan bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan lanjut. Menurut pihak polis, Balai Polis Kampung Air menerima laporan mengenai penemuan mayat tersebut melalui talian kecemasan 993 semalam sekitar pukul 9.30 malam. Mayat tersebut telah dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah bagi siasatan lanjut. Mangsa dipercayai berusia lingkungan 30 ke 40 tahun dan ketika ditemui memakai baju T berwarna merah jambu dan berseluar pendek hitam. Identiti mangsa masih belum diketahui berikutan tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui. Kompleks membeli belah di Kampung Serusup dan Kampung Kiulap menjadi tumpuan operasi selongkar 60 Palang 2021 kemarin. Menurut siaran akhbar Jabatan Buruh, operasi yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang membuat pemeriksaan ke atas para pekerja termasuk 7 pekerja tempatan yang tidak mempunyai kontrak pekerjaan dengan jaminan syarikat.
Berikutan pemeriksaan ini, majikan bekerja berkenaan boleh diambil tindakan denda kompaun sebanyak RM600 bagi kesalahan pertama dan RM900 bagi kesalahan kedua jika sabit bersalah. Justru itu, para majikan diingatkan supaya sentiasa memantau hal ehwal kebajikan pekerja dan tidak menyalahgunakan lesen pekerja asing di bawah Akta Perintah Pekerjaan 2009.